Para hadirin, anda diminta untuk bersabar kerana majlis kita pada malam ini akan bermula sebentar sahaja lagi.
Untuk pengetahuan semua, majlis kita pada hari ini akan disiarkan secara langsung menerusi Facebook Live College Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Sukacita ingin saya maklumkan beberapa perkara kepada semua penonton. Para penonton perlu mengimbas kod QR yang akan diberikan pada akhir program ini. Penonton juga boleh mengisi Google Form kehadiran melalui pautan yang akan diberikan dalam ruangan komen pada penghujung program nanti. Sementara menanti majlis bermula, sebagai tanda sokongan anda kepada media sosial kami, ayuh sama-sama kita tekan butang like dan follow bagi semua media sosial College Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Segala kerjasama daripada pihak hadirin, saya dahului dengan ucapan terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat sama-sama menghadiri majlis perasmian UPM at We Reach For You 2.0 Anjuran Sekretariat Sukarelawan dan Teknologi Hijau Majlis Perwakilan College Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 dengan kerjasama pihak pengurusan College Sultan Alaidin Sulaiman Shah dan bahagian hal ehwal pelajar secara langsung melalui media sosial rasmi Facebook College Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Program ini juga merupakan program kolaborasi bersama Sekretariat Sukarelawan daripada College Chancellor, College Tun Dr. Ismail, College Pendeta Zakbar dan College 13 serta badan bukan kerajaan NGO iaitu Yayasan Sukarelawan Siswa, Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan Global Peace Mission Malaysia. Mencari timba si anak dara di bawah sarang burung tempua. Izinkan kami mulakan acara. Semoga majlis disambut ceria. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada yang dihormati Encik Faisal Syafiq Azamuddin, Penolong Eksekutif Yayasan Sukarelawan Siswa. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad, Pengetua College Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang berusaha, Encik Nazaruddin bin Ramli, Pegawai Tadbir College Pendeta Zakbar yang menjalankan tugas sebagai Pegawai Tadbir College Sultan Alaidin Sulaiman Shah serta pihak pengurusan college. Yang dihormati, Dr. Wan Munira Wan Jaafar, Ketua Fellow College Sultan Alaidin Sulaiman Shah dan Barisan Fellow. Yang berusaha, Puan Nur Hidayah binti Mat Khalid selaku Pegawai Pemantau UPM at We Reach For You 2.0. Yang berusaha, Kadet Sarjan Muhammad Mustaqim bin Alias, Presiden Majlis Perwakilan College Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 serta saf pimpinannya. Dan yang berusaha, Saudara Suhairi Shah bin Masyara, Pengarah Program UPM at We Reach For You 2.0 serta Barisan Eksekutif Pelaksana. Seterusnya, para hadirin yang dikasihi sekalian,
Selamat datang ke Majlis Perasmian program UPM at We Reach For You 2.0. Bagi memberkati perjalanan majlis kita pada malam ini, dijemput Pegawai Kadet Muhammad Yusofian bin Ali Adan untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Al-Furqan Al-Fatihah. Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami merafakkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kepadamu ya Allah kerana telah mengizinkan kami untuk berkumpul pada malam ini dalam program Universiti Putra Malaysia at We Reach For You 2.0 sesi 1, yakni Cahaya Sukarelawan Mengukir 1001 Senyuman. Kami memohon kepadamu ya Allah, semoga program pada malam ini dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya mencapai objektif yang telah digariskan. Ya Allah, Ya Hayyu, Ya Qayyum, perbaiki dan peliharakanlah hubungan di antara kami, mesrakan di antara hati-hati kami, dan rapatkanlah hubungan silaturahim di antara kami. Sematkanlah di jiwa kami, Ya Allah, akan semangat untuk menuntut ilmu, istiqamah dalam mengejar kejayaan, dan terapkanlah dalam diri kami juga akan azam yang tinggi dalam kehidupan ke arah menjadikan kami pelajar yang peka, berdisiplin serta cemerlang di dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Zal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat yang terpuji. Muliakanlah kami dengan ilmu dan amal, serta sempurnakanlah keindahan diri kami dengan keimanan dan ketakwaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Pegawai Kadet Muhammad Yusofian bin Ali Adan atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Semoga majlis kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan dilimpahi berkat. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada saudara Suhairi Shah bin Masyara selaku pengarah program UPM at We Reach For You 2.0. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid bin Anarsyad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang berusaha, Encik Nazaruddin bin Ramli, Pegawai Tadbir Kolej Pendeta Zahbah, menjalankan tugas sebagai Pegawai Tadbir Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang dihormati, Dr. Wan Munira binti Wan Jaafar, Ketua Fellow Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah serta Barisan Fellow. Yang berusaha, Kedai Sarjan Muhammad Mustaqim bin Alias, Presiden Majlis Perwakilan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah, sesi 2021-2022 bersama saf pimpinannya. Seterusnya, hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dapat bersama-sama kita menghadiri Majlis Perasmian program UPM at We Reach For You 2.0 pada malam ini. UPM at We Reach For You 2.0 yang bermula pada 20 November sehingga 4 Disember 2021 adalah kesinambungan daripada program UPM at We Reach For You yang sesi lalu, di mana kali ini dianjurkan oleh Sekretariat Sukarelawan dan Teknologi Hijau Majlis Perwakilan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 dengan kerjasama Pengurusan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Bahagian Hal Ehwal Pelajar, Majlis Perwakilan Kolej Chancellor, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Pendeta Zahbah, Kolej 13, Yayasan Sukarelawan Siswa, Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan Global Peace Mission Malaysia.
Pertama sekali, saya ingin menzahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada semua pihak yang telah bersama-sama berganding bahu dalam menjayakan program ini. Untuk makluman, program ini akan dijalankan sebanyak 3 sesi, di mana sesi kedua dan sesi ketiga akan berlangsung pada minggu hadapan dan seterusnya. Dengan bertemakan bidang kesukarelawanan, UPM at We Reach For You merupakan satu program yang akan mendedahkan para pelajar dengan aktiviti-aktiviti badan bukan kerajaan NGO dalam dan luar negara dengan perkongsian daripada penceramah-penceramah yang hebat. Tujuan utama program ini dilaksanakan tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menambahkan ilmu pengetahuan dan kefahaman berkaitan konsep kesukarelawanan, sekaligus menyemai sikap keprihatinan dan kemanusiaan dalam diri seseorang individu itu. Jadi, marilah kita bersama-sama memupuk sifat kesukarelawanan agar menjadi normalisasi dalam kalangan mahasiswa. Saya selaku pengarah program berharap agar program ini berupaya mencapai matlamatnya dan dapat menjadi penanda aras bagi program-program yang seterusnya. Mengakhiri ucapan pada malam ini, saya mengharapkan agar program ini akan dapat diteruskan dengan semangat untuk menyemai sifat kesukarelawanan dalam diri mahasiswa, sekaligus membentuk jati diri yang lebih hebat dalam jiwa pelajar. Selaras dengan cita-cita universiti dan Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia untuk melahirkan para pelajar yang berkembang maju dan mempunyai sikap tanggungjawab yang sangat tinggi. Dan pastinya, kejayaan tersebut cuma akan hadir dengan adanya kerjasama daripada pelbagai pihak. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat semua dan semoga kita dipertemukan kembali pada masa akan datang. Sekian saja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada saudara Suhairi Shah atas ucapan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada Puan Nur Hidayah binti Mat Khalid selaku Pegawai Pemantau UPM at We Reach For You 2.0. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada pengurusi majlis. Yang berbahagia, Profesor Madya Dr. Muhammad Mushid bin Arsyad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah, Yang Berusaha Cik Nazaruddin bin Ramli, Pegawai Takbir Kolej Pendidikan Zakbar, menjalankan tugas sebagai Pegawai Takbir Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang dihormati Dr. Wan Munira binti Wan Jaafar, Ketua Fellow Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah serta Barisan Fellow. Yang Berusaha Kadet Sarjan Muhammad Mustaqim bin Alias, Presiden Majlis Perwakilan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 serta saf pimpinannya. Yang Berusaha Saudara Suhairi Shah bin Masyara, Pengarah Program UPM at Wish for You 2.0. Seterusnya hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, marilah kita mulakan majlis pada hari ini dengan memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Ilahi atas kebesaran dan keagungannya, maka kita diberi kesempatan untuk sama-sama dalam program UPM at Wish for You 2.0 ini, meskipun dalam keadaan normal baru akibat wabak pandemik COVID-19. Saya selaku Fellow Penasihat Sekretariat Sukarelawan dan Teknologi Hijau Majlis Perwakilan Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada barisan tetamu dan semua yang hadir pada majlis ini. Sekalung penghargaan juga diucapkan kepada jawatan kuasa pelaksana program UPM at Wish for You dalam memastikan majlis ini berjalan dengan lancar. UPM at Wish for You 2.0 ini merupakan satu program kesinambungan untuk memberikan galakan dan peluang kepada mahasiswa dalam memupuk amalan sukarelawan. Secara umumnya, program kali ini adalah bertujuan untuk meningkatkan kepribadian diri seseorang individu itu untuk menjadi lebih positif dan menyemai sikap keprihatinan dalam menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Seiring dengan cita-cita universiti untuk melahirkan mahasiswa yang bukan sahaja bijak dan berani, malah memahami hati nurani dan mementingkan kebajikan masyarakat. Sesungguhnya, program seumpama ini merupakan salah satu usaha untuk menyemarakkan lagi semangat kesukarelawanan dan membentuk kepribadian yang mulia dalam diri pelajar di samping memberikan gambaran yang jelas mengenai aktiviti-aktiviti sukarelawan yang dijalankan di luar sana. Hal ini penting bagi mengelakkan semangat kesukarelawanan dalam diri pelajar menjadi pudar disebabkan oleh kekurangan aktiviti sukarelawan secara fizikal. Oleh itu, diharapkan program seumpama ini berupaya untuk mencapai matlamatnya dan dapat diteruskan lagi pada masa akan datang. Akhir kata, sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah menjayakan program ini sama ada secara langsung maupun tidak langsung, dan sekarang tahniah sekali lagi kepada barisan jawatankuasa pelaksana atas kejayaan penganjuran program UPM at Wish for You 2.0 ini. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Puan Nur Hidayah binti Mat Khalid atas ucapan sebentar tadi. Sidang hadirin sekalian, majlis seterusnya mempersilakan Yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mushid bin Arsyad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah bagi merasmikan program UPM at Wish for You 2.0 pada hari ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in birahmatika ya arhamar rahimin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bersama-sama di dalam majlis kita pada hari ini. Yang Berusaha Encik Nazaruddin bin Ramli, Pegawai Takbir Kolej Perintah Zakbar, yang menjalankan tugas sebagai Pegawai Takbir Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah. Yang dihormati Dr. Wan Munira binti Wan Jaafar, Ketua Fellow Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah serta Barisan Fellow. Yang Berusaha Kadet Sarjan Muhammad Mustaqim bin Alias, Presiden
Majlis Perwakilan Kolej Sultan Alauddin Sulaiman Shah sesi 2021-2022 serta saf pimpinan beliau. Yang berusaha Saudara Suhairi Shah binti Masyarah, pengarah program UPM We Reach For You 2.0. Seterusnya hadirin hadirat, warga KOSAS serta pelajar-pelajar yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama pada malam ini walaupun secara dalam talian, walaupun dalam suasana normal baru, tapi program ini dapat dilaksanakan dengan meriah. Ia tidak mematahkan semangat kita walaupun kita terpaksa melakukan program di dalam talian. Yang penting semangat kita untuk menjayakan program UPM We Reach For You 2.0 tidak pernah pudar. UPM We Reach For You 2.0 ni sebenarnya merupakan program yang dianjurkan oleh Sekretariat Sukarelawan dan Teknologi Hijau Majlis Perwakilan Kolej Sultan Alauddin Sulaiman Shah dengan kerjasama pengurusan Kolej Sultan Alauddin Sulaiman Shah dan bahagian Ewan Pelajar. Pada masa yang sama, program ini sangat betul kerana kita juga turut melibatkan rakan kolaborasi kita bersama-sama, iaitu Majlis Perwakilan Kolej Chancellor, Kolej Tun Dr. Ismail, Kolej Perintah Zakbar, Kolej 13 dan juga kita turut melibatkan NGO yang turut bersama-sama kita sebagai rakan strategik bagi menjayakan program We Reach For You 2.0, iaitu Yayasan Sukarelawan Siswa, Persatuan Cinta Gaza Malaysia dan juga Global Peace Mission. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan syabas kepada seluruh ahli jawatankuasa program ini kerana telah berjaya untuk menganjurkan pada satu program yang pada saya satu program kolaborasi yang sangat hebat kerana melibatkan wakil-wakil pelajar, melibatkan NGO serta pihak-pihak yang berkepentingan. Program ini sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan pada masa yang sama membuka mata masyarakat tentang semangat kesukarelawanan yang sebenarnya merupakan semangat kesukarelawanan yang perlu ada di dalam kalangan mahasiswa, yang mana semangat ini perlu untuk kita gembeling bersama-sama dalam menghadapi pelbagai kekangan pada masa ini. Seperti lihat dengan wabak pandemik COVID-19 yang kita ingat jika kita imbau kembali pada ketika itu sewaktu Perintah Kawalan Pergerakan yang pertama ketika itu pada 18 Mac 2020, kemudian masuk ke Perintah Kawalan Pergerakan 2.0, masuk ke Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 dan juga kini dah masuk kepada fasa peralihan iaitu fasa pemulihan negara, ya, iaitu bagaimana kita melihat proses fasa pelan pemulihan negara ini telah masuk ke fasa 4.0 sebenarnya. Jadi menunjukkan bahawa di sini rakyat Malaysia khususnya dan secara amnya pelajar-pelajar kita turut terjejas dengan wabak ini, dan penting untuk waktu ketika ini semangat kesukarelawanan ini dikembangkan, digebelingkan terutama dalam kalangan pelajar kita untuk membantu masyarakat luar untuk mengurangkan bebanan mereka. Sebenarnya ia sedari dengan hasrat apa yang dihasratkan oleh Universiti Putra Malaysia seperti yang terkan di dalam naratif Naib Chancellor, iaitu bagaimana kita bertindak sebagai universiti, institusi yang mampu untuk menggema seluruh al-falah daripada menara ilmu itu sendiri. Dan ia turut juga disambut dengan aspirasi bagaimana kita merencanakan agenda untuk ini, iaitu program Putra Hepa itu sendiri, iaitu bagaimana nilai holistik, empowerment, patriotism dan juga advancement ini digarap bersama-sama di dalam program ini. Jadi, at the end, program ini sebenarnya akan memberikan satu manfaat, impak yang positif. Bagaimana ia dapat memupuk semangat kita, pelajar-pelajar kita, dan inilah sebenarnya hasrat yang kita ingin hadirkan, iaitu belia yang positif. Dan seperti yang dinyatakan di dalam agenda kita di KOSAS, iaitu hashtag PYD for KOSAS, iaitu hashtag pembangunan belia positif untuk KOSAS, sebenarnya adalah untuk melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ciri-ciri caring, kasih sayang, memiliki karakter, memiliki kompetensi, membina jaringan, connection dan akhirnya turut memberikan kepada kita semangat iaitu membina karakter mahasiswa itu sendiri. Dan inilah sebenarnya yang menjadi satu titik tolak kepada kita mengapa program-program sedemikian perlu untuk kita menyelahkan lagi bakat dan kepimpinan terutamanya mahasiswa kita sendiri. Tidak lupa juga kemahiran ini penting kerana kemahiran kesukarelawanan ini sebenarnya merupakan package yang dapat direbut oleh pelajar dan pada masa yang sama dapat menyumbang kepada agenda
iaitu penyerahan potensi mahasiswa itu sendiri. Dan insyaAllah kita dapat jayakan bersama-sama melalui agenda kita #PYD4Kosas. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan rakan-rakan strategik kita untuk memupuk dan menyemarakkan semangat kesukarelawanan dalam kalangan mahasiswa kita, insyaAllah. Hadirin sekalian, berilmu berbakti ini merupakan moto Universiti Putra Malaysia, yang mana dengan ilmu yang ada, kita berbakti kepada masyarakat secara sukarela dan kita laksanakan benda ini dengan baik. Ini sebenarnya amanah yang perlu kita galas. Jadi penting melalui program ini kita dapat garap bersama-sama. Erti kata berilmu berbakti itu bagaimana kita menjayakan agenda untuk memastikan kita mahasiswa turut mampu untuk menyumbang kepada komuniti. Sebelum saya mengakhiri ucapan ini, saya lagi ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang terlibat, sama ada secara langsung maupun tidak langsung di dalam menjayakan program ini. Saya yakin dan saya percaya program ini sebenarnya berupaya untuk memberi input dan manfaat yang besar kepada semua, termasuk peserta-peserta yang hadir pada malam ini. Saya akan sentiasa menyokong penuh program-program yang mampu untuk memberi impak terhadap pembangunan pelajar, terutamanya pelajar di universiti dan juga di kolej kita. Harapan saya, program ini, walaupun program ini program yang pada saya sifatkan satu permulaan yang sangat baik, saya harap dan saya berdoa supaya program ini dapat diteruskan pada masa akan datang dan secara berterusan kepada mahasiswa kita, insyaAllah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan program UPM We Reach For You 2.0, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid bin Arsyad, Pengetua Kolej Sultan Alaidin Sulaiman Shah atas ucapan dan kesudian merasmikan program UPM at We Reach For You 2.0 sebentar tadi. Dengan berakhirnya ucapan sebentar tadi, maka berakhirlah majlis perasmian program UPM at We Reach For You 2.0 pada malam ini. Program kita akan diteruskan lagi dengan sesi pertama UPM at We Reach For You 2.0 yang akan bermula sebentar sahaja lagi. Hadirin diminta untuk kekal berada di tempat masing-masing.
Sidang hadirin sekalian, program kita pada malam ini amat mengalu-alukan kehadiran ahli panel kita iaitu Encik Faisal Syafiq daripada Yayasan Sukarelawan Siswa. Oleh itu, untuk tidak melengahkan masa lagi, saya akan menyerahkan program ini kepada moderator kita, Muhammad Nur Hakim bin Rozi, pelajar tahun 2 Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling untuk meneruskan program. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sidang hadirin sekalian, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, suka saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya. Ialah tak kenal maka tak cinta kan orang kata kan. Jadi saya Muhammad Nur Hakim bin Rozi yang merupakan pelajar tahun yang kedua Bachelor Pendidikan Bimbingan dan Kaunseling. Majlis kita pada malam ini amat mengalu-alukan kehadiran para tetamu jemputan yang merupakan ahli panel untuk sesi pertama program UPM We Reach For You 2.0. Baiklah, sebelum kita bermula, izinkan saya untuk menceritakan tentang ahli panel kita pada malam ini ya. Baiklah, nama ahli panel kita pada malam ini ialah Encik Faisal Syafiq bin Azamuddin dan beliau merupakan pemegang ijazah sarjana muda dalam Bachelor Degree of International Affairs Management with Honours di Universiti Utara Malaysia dan mempunyai Master of Philosophy di Universiti Kebangsaan Malaysia. Dan beliau kini merupakan penolong eksekutif Yayasan Sukarelawan Siswa dan telah memegang jawatan ini sejak tahun 2018 lagi. Beliau juga pernah menyertai pelbagai misi kemanusiaan, antaranya projek YSS Tuition iaitu Tuition Mission Percuma untuk golongan asnaf Asrama Darul Akhyar di Kuala Nerus, Terengganu pada sesi 2020-2021. Seterusnya, beliau juga telah menyertai projek YSS Perpustakaan Mini di Kampung Orang Asli Cenderam Hilir pada tahun 2019 dan beliau juga telah menyertai projek YSS Perpustakaan Mini di PPR Lembah Subang 2 pada tahun 2019. Baiklah, berikut merupakan serba sedikit pencerahan mengenai latar belakang tetamu kita pada malam ini. Jadi sebelum kita memulakan program, iaitu kita bertanya soalan-soalan yang kita akan ajukan sebentar lagi, saya rasa lebih eloklah kan kita mendengar dulu sepatah dua kata daripada Encik Faisal sebagai orang kata introduction atau pembuka tirai sebelum kita memulakan majlis kita dengan mengulas lebih lanjut tentang topik di mana topik ni topik yang hangat orang kata sebagai sukarelawan ni inilah topik rasa macam topik yang paling menarik sekali lah orang kata. Cahaya sukarelawan mengukir 1001 senyuman. Topik dia tu memang orang kata memang terbaik lah kan. Jadi majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Faisal. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua, kepada kita punya moderator hari ini, Encik Hakim. Okey, semua boleh. Okey. Sebabnya saya sambil bagi perkongsian ni, saya buka FB Live juga. Saya buka FB Kosas ni. Jadi untuk sepatah dua kata ni, sebenarnya ada banyak lagi yang projek. Dalam tiga tu adalah tiga program ataupun projek utama yang saya dah uruskan lah sebenarnya berada di YSS. Sebenarnya ada lagi sub-sub dia ataupun yang saya dah assist dan saya dah urus sepanjang saya berada di YSS ni. Jadi
soalan-soalannya, apa soalan-soalan yang nak diajukan malam? Baiklah, terima kasih ucapkan kepada Encik Faisal atas sepatah dua kata yang untuk permulaan kita punya majlis lah kan pada malam ini. Jadi eloklah kita mulakan ya Encik Faisal sesi perkongsian kita pada malam ini. Encik Faisal sudah bersedia Encik Faisal? Okey, boleh dengar. Ready. Baiklah Encik Faisal. Ready Encik Faisal Boleh? Alright. Baik, kita akan pergi ke soalan yang pertama. Okey lah, boleh lah. Alright, Encik Faisal. Kita akan pergi ke soalan yang pertama. Boleh tak Encik Faisal kongsikan titik-titik permulaan yang menyebabkan Encik Faisal ni berminat untuk menyertai Yayasan Sukarelawan Siswa ni? Dan kenapa Encik Faisal memilih untuk menyertai Yayasan Sukarelawan Siswa ni? Mestilah ada benda special kan Encik Faisal kan, betul tak? Jadi saya mempersilakan Encik Faisal untuk menjawab soalan tersebut. Kenapa asalnya saya join kesemua aktiviti sukarelawan ni daripada zaman lagi sebenarnya. Kalau untuknya secara basic program di PDK, Pusat Dalaman Komuniti macam tu, PDK di Calon. Lepas tu saya pun tertarik dengan YSS keistimewaan dia sebab dari segi peluang yang sedia ada daripada YSS Uzuri, dari segi latihan dia, pakar dia. Okey, YSS ni secara generalnya saya ceritalah sedikit tentang YSS bagi sesiapa yang belum tahu lagi. YSS ni dia satu entiti di bawah Kementerian Pengajian Tinggi yang telah ditubuhkan sejak tahun 2012 lagi. Okey, kami lebihkan berfokus kepada 6 kluster iaitu kesihatan, environment, alam sekitar, education, ICT, community dan krisis, pengurusan bencana. Jadi dalam 6 kluster ni kami ada buatkan dalam satu misi sukarelawan siswa yang mainly untuk di dalam Malaysia dengan di luar Malaysia. Kalau dalam Malaysia kita fokuskan kepada Padang Sarawak, kalau di luar difokuskan Vietnam dengan contohnya kita bagi sukarelawan siswa tu kita bagi duration sebanyak 2 atau 3 minggu. Sebab dalam 2-3 minggu itu kami akan disediakan dengan satu training. Selepas training 2-3 hari kami akan bawa semua student turun on ground untuk buat satu projek atau community base yang di kawasan pedalaman kampung. Okey, seterusnya lepas habis turun on balik ke untuk buat satu postmortem. Apa yang input, apakah dia punya pencerahan yang dapat daripada pelajar-pelajar yang dah join dan dah turun ground masa tu. Jadi bagi saya keistimewaan YSS ni itulah dia punya pure istimewaan dia untuk bagi latihan dan exposure kepada pelajar ni. Okey, bagi saya benda yang tak pernah Buku Dasar, KK, Kota Kinabalu, Tawau. Tapi kita tak tahu lagi, ada banyak lagi. Dekat Sarawak kita tahu Kuching je dengan Bintulu. Kita tak tahu lagi, ada banyak lagi daerah yang kita tak pernah pergi lagi. Jadi itulah dia punya seberingkas untuk apa yang saya boleh katakan tentang keistimewaan YSS Uzuri. Baiklah, terima kasih Encik Faisal atas jawapan yang telah diberikan tadi ya. Sebab ternampak, wow, inilah YSS ni banyak memberikan peluang kat pelajar, mahasiswa seperti kita ni kan untuk menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawanan di mana kita boleh explore tempat-tempat yang baru kan. Jadi kita boleh kenal budaya orang lain, kita dapat kenal tempat orang lain dan sebagainya. Jadi Encik Faisal, kita boleh teruskan kepada soalan yang kedua Encik Faisal. Boleh. Baik, kita akan pergi ke soalan yang kedua. Di mana tadi Cik Faisal ada menceritakan tentang keistimewaan. Jadi bagi saya Yayasan Sukarelawan Siswa ni merupakan satu platform yang terbaik untuk golongan mahasiswa seperti kami semua ni. Majoriti daripada kami ni merupakan mahasiswa untuk melatih diri kita ni
supaya kita orang kata menjadi seorang pemimpin sukarelawan yang akan disegani oleh seluruh masyarakat kan. Sebab sekarang ni orang macam mana kata ramai mahasiswa kurang menyertai aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ni kan Encik Faizal. Jadi persoalannya, apakah ciri-ciri atau kriteria yang perlu ada dalam diri mahasiswa tu sebelum mereka ni menceburi dunia kesukarelawanan ni, Encik Faizal? Okay, terima kasih Hakim atas soalan tu. Bagi saya, apa ciri-ciri yang perlu ada lah untuk semua mahasiswa? 3 benda lah bagi saya yang paling penting. Sikap always be ready ataupun sikap sentiasa bersedia. Yang kedua, mempunyai kemahiran insaniah yang baik, soft skill. Yang ketiga, pengurusan masa, time management yang betul. Nombor 3, sebab kita pergi mana pun, kita ni pelajar, ni dah bekerja ke, 3 benda ni kena ada. Okay, untuk first ni, sikap sentiasa bersedia. Okay, kita sebagai sukarelawan ni terutamanya bila bencana, kita boleh datang bila-bila. Contohnya banjir. Banjir tu boleh datang bila. Kita dah boleh agak dah. Banjir tu akan datang masa musim tu. Masa 9 bulan 8 macam tu. Dia akan datang. Kita kena berfikir, apa kita nak buat? Apa next? Okay, soft skill kita kena ada. Kita kena ada soft skill. Kita kena ada kita kena pandai bercakap. PR skill kena bagus. Diplomasi skill kena bagus. Supaya kita nak berurusan dengan orang kampung. Kita buat kerja sukarela ni bukan kita takat turun padang, tolong orang. Kita hubung dengan komuniti tu. Kita nak dekatkan diri dengan kita turun padang bukan untuk sekadar bantu itu, tapi kita nak fahami kesusahan dekat satu kawasan tu sendiri. Last sekali, bersama masa ni penting. Terutamanya bila waktu belajar ni, korang terutamanya semua mahasiswa ada assignment, ada quiz, ada program. Masing-masing ada pegang jabatan kuasa lagi. Okay, semua ni kena urus dengan baik-baik supaya nanti dia tak isu dan kita tak ada rasa serabut ataupun rasa tekan dengan semua yang kita dah buat dalam satu hari tu. Sebagai contohnya dalam satu hari tu kita set lah. Okay, bangun subuh kita solat subuh. Lepas solat subuh kita makan. Lepas makan mandi. Lepas tu kita nak buat apa? Kita nak study, buat assignment. Tengah hari kita buat. Kita kena buat manage time dengan bagus-bagus lah, dengan sebaik-baiknya. Itulah kalau ciri-ciri yang saya boleh katakan. 3 ciri itulah boleh katakan. Hakim? Baiklah Encik Faizal, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan. Kita pergi ke soalan yang ketiga pula. Soalan ketiga, di mana YSS ni telah menjalankan pelbagai misi sukarelawanan khususnya terhadap bencana alam kan Encik Faizal. Jadi menurut Encik Faizal, misi sukarelawanan manakah yang memberikan impak paling besar sepanjang Encik Faizal terlibat dalam YSS ini? Kalau bagi saya, banyak sebenarnya. Banyak, tak boleh nak cakap. Kita padam banyak tempat dah. Kalau bagi pengalaman saya sendiri, saya paling impact dia waktu misi banjir. Kalau untuk berurusan dengan bencana, misi banjir Ian lah. Ian tu baru lagi bulan pergi pasca banjir untuk Ian hujung bulan 8 masa tu. Kami satu tim cuma hantar 8 ke 10 orang pergi untuk mencuci luar kawasan rumah. So masa tu dia untuk membuat satu untuk kita turun pasca banjir. Cepat tau. Banyak agensi nak turun masa tu. Bukan saja setakat yang buat akses saja. Semua universiti, agensi, semua nak turun masa tu. Kita kena cepat. Supaya nanti kita nak bantu orang tapi kita nak cepat sebenarnya. Lepas tu bagi saya impact dia tu lah, dia punya misi banjir tu. Sebab masa kita cuci luar kawasan rumah tu, bagi dia nampak
pakcik tu di situ lega lah. Iaitu bila kita dah buat tu rasa macam leganya. Sepanjang 10 jam tu buat tu memang rasa berbaloi lah. Nak mengeluarkan tanah, nak buang tanah, nak kilatkan tanah, nak korek tanah. Banyak sebenarnya kerja-kerja dia. Itulah bagi saya dia punya impact dia, Hakim. Baiklah, terima kasih Encik Faisal atas jawapan yang telah diberikan tadi. Bagi saya dapat mengulaskan bahawa memberi pandangan saya bahawa dengan kita mengikuti apa orang kata menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawanan ni kan, kita dapat memupuk diri kita untuk mengenal erti kehidupan ya. Tak semua orang dalam orang kata tak semua orang kehidupannya indah, betul tak? Jadi dengan kita menyertai aktiviti-aktiviti tersebut, kita dapat mengenali orang-orang yang susah dekat kampung macam tu kan, Encik Faisal kan? Baiklah, Encik Faisal, kita akan saya harapkan agar kita semua dapat mengambil isi-isi yang telah disampaikan oleh Encik Faisal sebentar tadi, dan saya harapkan juga semoga ia memberi manfaat kepada kehidupan kita. Jadi kita akan teruskan program ini dengan soalan seterusnya, iaitu soalan yang keempat, di mana kita sedia maklum bukan mudah untuk kita ni menjadi seorang sukarelawan, di mana terdapat pelbagai cabaran, rintangan yang kita perlu hadapi sebelum kita menjadi seorang sukarelawan yang berjaya. Jadi dengan cara kita mendapat cabaran ini kan, Encik Faisal kan, Encik Faisal boleh tak kongsikan apakah cabaran dan rintangan yang telah dihadapi oleh Encik Faisal sepanjang menyertai program-program kesukarelawanan ini? Terima kasih Hakim atas soalan yang diberikan. Kalau untuk bagi saya, cabaran dia pertama sekali kita punya kerja berpasukan lah. Kita nak buat satu program ataupun nak turun padang untuk aktiviti sukarelawan, kita kena ada satu team yang kita boleh, bukan nak cakap kita boleh kerjasama, yang kita satu team yang bersefahaman dengan kita. Apa yang kita cadangkan dia okey, apa yang dia nak perbaiki ataupun salah silap dia sama-sama. Itulah yang bagi saya kerja pasukan tu kira macam paling penting lah, kira bagi ukuah juga sebenarnya kalau kerja pasukan ni. Sebab asalnya mula kita tak kenal satu team tu siapa. Contohnya saya dengan Hakim satu team, saya tak kenal Hakim. Kan kita tiba-tiba saya dengan Hakim jadi macam tu. Next, penyediaan lah. Persediaan kami seperti dari segi logistik, peralatan semua tu. Sebab kita kalau nak buat any aktiviti sukarelawan, any volunteer activity, kita kena ada satu sikap ketersediaan untuk semua benda. Dari segi barang-barang, kita kena buat satu checklist. Apa kita nak bawa, apa kita nak tinggal. Tak semesti semua barang kita nak bawa, tak semesti barang kita tengok balik. Untuk kalau macam nak bagi sumbangan, kita kena tengok, buat checklist dulu. Apa barang yang kita nak bagi dekat penduduk tu. Sebelum bagi dekat penduduk, tengok dulu apa keperluan yang diorang nak. Next adalah next cabaran adalah bila berurusan dengan pihak tertentu. Setengah bagi saya cabaran dia ialah bila nak berurusan lah dengan serta-serta pihak, sebab ada setengah pihak kami satu masa yang agak lama proses dia, sebab terutamanya bila waktu banjir. Kita bila waktu banjir ni kita kena selalu follow up dengan satu pihak tu supaya kita dapat kelulusan ataupun restu untuk kita pergi ke kawasan tu. Kita tak boleh turun ground tu suka-suka. Kita kena ada satu muktamad, kata putus supaya kita boleh pergi ke kawasan tersebut. Kita tak boleh redah je. Kalau kita redah, kita jadi penceroboh. Nanti apa-apa tanggungjawab, kita akan tanggungjawab. Itulah sebenarnya dia punya situasi dia sebenarnya. Itulah antara cabaran dengan rintangan yang saya boleh katakan, Hakim. Baiklah, terima kasih Encik Faisal. Saya dapat
dapat memberikan input bahawa kita nak laksanakan program ni, kita perlulah ada satu tim yang kuat, betul kan? Sebab tanpa satu tim yang kuat, kita tak dapat laksanakan program tu dengan orang kata tak dapatlah target dia, tak capai target tu. Sebab tanpa persetujuan orang lain juga, kita nak pergi satu kawasan tu kan, kita tak kenal pun orang kat situ. Jadi kalau kita pergi ke situ tanpa meminta izin, kita akan benda tu akan menjadikan satu situasi yang tegang, kemungkinan yang akan bergaduh kat situ ke apa semua kan, memberikan impak yang buruk kepada kita jugalah. Jadi kita kena sebagai seorang mahasiswa yang ingin menyertai sukarelawan ini, kita perlu belajar untuk mengenali orang lain, belajar untuk memahami apa keperluan sebelum kita laksanakan sesuatu perkara tu kan, supaya benda tu dapat mendidik diri kita untuk menjadi seorang sukarelawan yang berjaya. Jadi kita akan, sebelum kita pergi ke soalan seterusnya, suka saya ingatkan bahawa kepada para penonton yang ingin mengajukan sebarang soalan, bolehlah menyoal ataupun tulis soalan tersebut di ruangan komen di bawah ya, dan soalan-soalan yang bertuah akan dipilih pada sesi soal jawab di akhir program nanti. Jadi kita akan pergi ke soalan seterusnya, iaitu soalan yang kelima. Kita melihat senyuman yang terukir pada wajah-wajah penerima bantuan tu. Jadi benda tu macam jadi satu macam inspirasi, satu pengubat rasa keletihan kita kan Encik Faisal kan. Jadi bagi Encik Faisal, Encik Faisal merasakan perkara tersebut merupakan satu perkara yang memberi pembakar semangat tak untuk Encik Faisal, yang akan mendorong Encik Faisal untuk meneruskan lagi aktiviti sukarelawan? Encik Faisal. Okey, terima kasih lagi sekali Hakim atas soalan diberi. Bagi saya, betul, memang rasa 1000% setuju dengan apa yang Hakim katakan tu. Memang apa yang senyuman kita nampak dekat orang kampung, masyarakat tu, memang kita rasa happy. Sebab kita dah bantu diorang, kita dah permudahkan kerja diorang. Saya dengan rakan-rakan office saya dia lain, kita ada letak satu quote ataupun satu prinsip. Kalau kita permudahkan orang, insyaAllah satu hari nanti betul, satu hari nanti. Kalau kita tak permudahkan orang tu ataupun beri susah kepada orang tu, tentu akan susahkan kita balik. Itulah yang saya boleh katakan itu. Sebab bila kita pergi tu, kita dah kerja penat, letih, seharian, 2-3 hari dah buat mencuci ataupun buat aktiviti sukarelawan. Tapi bila at the end of the day, kita beliti orang kampung kat situ, dia rasa happy, dia rasa seronok. Bila terutamanya warga emas dengan kanak-kanak, dia rasa, saya tak dapat nak describe dia punya perasaan tu sebenarnya, sebab dia rasa, memang rasa tak tahu, saya tak tahu cakap macam mana. Sebab dia punya rasa undescribed. Dia boleh katakan happy, tu happy yang lega lah secara short dia. Itulah yang saya boleh katakan Hakim. Sebab kita pergi tu, kita bawa benda baik, kita datang dengan niat baik, jadi harapnya apa yang dapat sampai. Baiklah Encik Faisal, terima kasih atas jawapan yang telah diberikan tadi. Betul, saya setuju dengan apa yang Encik Faisal katakan, di mana sebab kita ni, saya juga pernah menyertai aktiviti sukarelawan ni kan Encik Faisal. Jadi kita datang dengan kita punya tujuan untuk membantu orang tu. Jadi lepas kita settle buat kerja semua, orang tu macam senyum kat kita, cakap terima kasih kat kita. Kita macam, ya Allah, bestnya rasa macam tu, macam wah, lagi kita nak buat, lagi kita nak buat. Sebab betul Cik Faizal kata, sebab kita memudahkan urusan orang lain, insya-Allah satu hari nanti Allah akan memudahkan urusan kita. Jadi kita akan teruskan lagi majlis kita pada malam ini dengan soalan yang terakhir, dan sebelum kita teruskan dengan sesi soal jawab bersama penonton nanti ya. Dan ini merupakan soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-6. Seperti yang kita tahu, apabila kita menyertai aktiviti-aktiviti sukarelawan ni, dia melibatkan komuniti luar. Jadi
kita rasa dengan melibatkan komuniti luar ni, kita memerlukan orang kata berjumpa dengan banyak pihak, pihak sana, pihak sini, JKK sana, JKK sini kan. Jadi kita perlu buat mesyuarat sana, mesyuarat sini. Jadi apakah nasihat Encik Faisal terhadap mahasiswa ni jika mereka ni berminat untuk menyertai aktiviti-aktiviti kesukarelawanan? Encik Faisal. Bagi saya, nasihat kepada semua yang saya nak cakap kan, bila kita pergi satu kawasan, niat kita betul. Kita jangan niat nak berseronok, sekadar isi masa lapang. Yelah, memang kita nak, sebenarnya memang isi masa lapang kita, tapi bukan dengan cara yang tak betul. Kita bukan sekadar pergi nak have fun, nak jalan-jalan semua. Kita pergi biar ada pasangkan dengan satu nawai itu dengan yang betul. Supaya nanti kita bila kita buat kerja tu kan, kita rasa ikhlas, kita rasa puas. Balik kepada soalan tadi yang semua terukir tu. Supaya nanti bila kita buat satu kerja kan, kita rasa betul-betul puas. Kalau tak nanti kala kerja kita takkan pernah rasa tak pernah rasa rugi pun. Saya cakap aja, saya kalau korang semua pelajar-pelajar pasal niat nawai itu yang betul bagi yang Muslim, pasangkan nawai itu bagi yang Muslim, niat dengan seikhlas yang baik supaya nanti bila kita turun ground nanti insyaAllah tinggi. Lepas tu bila kita nak buat aktiviti sukarelawan ni, betul macam Hakim cakap, kita berurusan dengan banyak pihak seperti JKK, orang kampung, ketua kampung, penghulu dan sebagainya. Tapi sebelum kita nak menghadap ketua kampung penghulu, kita kena pergi agensi seperti pusat komuniti ataupun jabatan kemasyarakat, masyarakat Malaysia ataupun kementerian itu sendiri ataupun mana agensi yang terlibat. Lepas tu sebelum bagi saya kalau sukarelawan kena ada satu timeline. Sebagai balik kepada ciri-ciri saya katakan tadi kan, untuk pengurusan masa yang teratur. Kalau kita ada satu timeline yang betul tersusun, kita boleh buat satu program sukarelawan yang penuh impact. Sebenarnya, tapi sebenarnya benda tu ada impact dia. Cuba kita kena fikir macam mana kita nak bagi satu impact tu ada kesan. Lepas tu ni itulah kerja berpasukan kena ada. Kita kena ada team yang fully support untuk masing-masing. Kita tengah stres ke, tengah down ke, tengah rasa nak gaduh ke, walaupun gaduh macam mana pun, satu team kena ada juga. Itulah bagi pendapat saya itu sendiri. Itu saja daripada saya. Baiklah, terima kasih Encik Faisal dengan memberikan pendapat dan menjawab soalan yang telah diajukan sebentar tadi. Jadi saya dapat simpulkan bahawa dengan kita menyertai, sebelum kita menyertai sebelum kita menyertai aktiviti kesukarelawanan ni, kita mestilah mengenali orang lain dahulu, sebab kita nak tubuhkan dulu pasukan kita ni, tubuhkan pasukan, nak kenal orang lain dulu, macam mana cara hidup orang ni, macam mana cara hidup orang sana pula kan, supaya kita dapat orang kata lepas kita sertai program tu, semasa kita menyertai program tersebut, kita dapat memberikan komitmen dengan penuh keyakinan ya. Jadi maka berakhirlah sudah kita punya sesi soal jawab pada malam ini. Kita akan teruskan pula dengan sesi soal jawab daripada para penonton, dan saya akan membacakan soalan-soalan yang telah diajukan oleh para penonton di Facebook Live ini. Baiklah, kita teruskan. Baiklah Encik Faisal, daripada Halimah Kamal, siapakah inspirasi Encik Faisal dalam bidang sukarelawan? Kalau bidang sukarelawan, tokoh saya inspirasi lah. Sebenarnya tak ada. Saya tak terfikir pun ada terinspirasi dengan mana-mana sukarelawan. Tapi saya kalau secara generalnya saya rasa saya rasa terinspirasi dengan siapa kenapa dia
nama dia. Ah, Trudeau dah. Prime Minister Canada tu. Sebab dia punya sumber inspirasi tu kita sukarelawan dia bukan dari segi kita turun padang, tapi ciri-ciri yang kita ada ni, sikap kepimpinan, macam mana kita nak lead satu team, macam mana kita nak lead seseorang, macam mana kita nak urus masa seperti yang saya kata tadi. Itulah bagi saya dia punya tokoh yang beri saya inspirasi tu memang kalau luar Malaysia, Justin Trudeau. Kalau dalam Malaysia, saya boleh katakan Tun Dr. Mahathir lah bagi saya. Harap menjawablah soalan tu. Baiklah, terima kasih Encik Faisal kerana menjawab soalan yang telah diajukan oleh penonton kita iaitu Halimah Kamal. Baik, kita akan teruskan lagi kepada soalan seterusnya. Dia daripada Muhammad Ayub Ibrahim. Pada pandangan Encik Faisal, adakah sokongan ibu bapa itu penting? Sokongan ibu bapa itu penting tak untuk kita menyertai sukarelawan ni? Sebab tanpa sokongan ibu bapa, bagi saya lah kan, tanpa sokongan ibu bapa, kita macam susah juga nak pergi ke sana, ke sini, itu kan Encik Faisal kan. Jadi apakah pandangan Encik Faisal? Bagi pendapat saya, betul. Sokongan untuk ibu bapa memang penting. Nak tak nak kita tak boleh deny pun. Kita pergi mana pun memang restu ibu bapa tu kena ada. Sebab apa-apa hal pun kita masih di bawah tanggungjawab ibu bapa lagi. Apa-apa hal jadi pun kita nak pergi mana pun kita akan balik kepada ibu bapa kita. Sokongan daripada mereka memang penting. Itu bagi pendapat saya lah. So kita yang buat ni kerja risiko, bukan kerja yang tak berisiko sebenarnya. Terima kasih Encik Faisal atas jawapan yang telah berikan. Baik, kita akan pergi soalan Okay, itu seterusnya saja. Saya soalan dia. Daripada Inlah ni, dia bertanya kepada Encik Faisal, adakah pernah ada kes sukarelawan yang menyalahguna kuasa? Sebagai contoh, sukarelawan vaksin. Soalan ni macam, wow, soalan dia lain macam. Ya, Encik Faisal, teruskan Encik Faisal. Itulah. Soalan ni tahan juga pandai saya. Inglah kan. Okey, apa dia? Saya tak pasti siapa anda, tapi bagi saya sebab walaupun saya menjadi sukarelawan di PPV, katakan setakat ni di depan mata saya tak ada lagi nampak ya. Kalau ada pun mungkin tak pasti jugalah. Tapi kalau ada depan mata saya memang tak ada lagi setakat ni. Sebab kita, contohnya saya bertugas di PVV selama 2 minggu contohnya, berderet non-stop, menggarap selama 1,000-2,000 orang ni pada meja pandang ke depan orang, meja pandang orang, tak sempat nak pandang sekeliling. Memang tak sempat nak fikir keadaan sekitar kita ni. Itulah jawapan yang daripada saya boleh saya katakan. Baiklah, terima kasih Encik Faisal atas jawapan yang telah diberikan walaupun ringkas tapi dia memberikan menceritakan tentang pengalaman Encik Faisal ketika mengendalikan mengendalikan program vaksinasi ya. Jadi kita boleh tengok lagi soalan seterusnya. Daripada Nur Nasuha Nur Azam. Assalamualaikum Cik Faisal. Saya nak bertanya, sekiranya seseorang mahasiswa itu memang berminat untuk terlibat dengan aktiviti sukarelawan,
apakah langkah pertama yang perlu dilakukan? Apakah langkah pertama yang perlu dilakukan dan bagaimana hendak memulakan? Memandangkan memang aktiviti sukarelawan ni sangat diminati oleh ramai pelajar. Cik Faisal, macam mana tu Cik Faisal? Macam mana Bagi saya, Hai nama dia, nama awak kan? Okey. Nasuhah apa yang benda pertama awak nak kena buat, awak fikir, awak join ni sebab apa? Kenapa? Dia balik kepada W1H lah. Ni what, why, why, when, how, dan saya lupa dah. Tapi dimulakan daripada sumber tu supaya dapat terjawab daripada awak. Okey, kenapa awak nak join? Okeylah, semestinya mesti awak nak exposure untuk diri awak sendiri. Untuk apa awak nak join? Bila tu awak nak join? Bagi tahu dengan diri awak sendiri kenapa, sebagai langkah pertama apa yang awak nak join. Awak boleh terus mana-mana aktiviti. Sebagai contohnya awak tolong, sebenarnya sukarelawan ni benda yang terlampau general sebenarnya. Kita boleh nampak di mana-mana. Contohnya kita boleh katakan kita bantu orang di tengah jalan sebagai contohnya. Orang ataupun orang tu mengalami masalah atau dia ada masalah kenderaan dirosak di tepi jalan. Itu pun kira sukarelawan sebenarnya. Kita boleh tanyakan kenapa kita nak buat semua tu. Dia selalu akan start dengan kenapa? Why you want to involve. Terjawablah soalan saya, selalunya berbalik kepada why. Sebab nanti in the end of the day kan, awak akan tanya diri awak sendiri, berbalik tak awak join? Kenapa awak join? Baiklah Cik Faisal, terima kasih atas jawapan yang diberikan. Betul tu. Kenapa kita nak sertai? Kenapa? Sebab tanpa kita tahu sebab apa kita sertai aktiviti sukarelawan ni, kita tak tahu. Tiba-tiba kita dah sertai. Tanpa kita inginkan, tanpa kemahuan, macam mana nak capai sesuatu perkara tu kan, macam tu lah. Jadi kita akan pergi ke soalan seterusnya. Soalan terakhir lah ni daripada Muhammad Ayub Ibrahim. Bagaimana Encik Faisal handle dengan orang yang selalu bagi negative vibe apabila kita nak join aktiviti sukarelawan ini? Macam mana Encik Faisal handle tu Encik Faisal? Soalan ni selalu saya dapat. Even saya macam mana? Jangan fikir sangat. Korbankan semua. Lupakan semua benda. Jangan fikir sangat, jangan overthinking sangat. Jumpa dengan orang yang bagi positive vibe kat awak. Adakah kawan yang elok? Adakah satu team elok? Jumpa dengan orang-orang yang bagi satu benda yang indah untuk awak, supaya nanti benda tu negative vibe ni kita boleh cakap secara general. Ibrahim, sebab negative vibe kita boleh katakan sekarang tambah lagi tengah musim COVID ni, banyak ada masalah kesihatan mental. Ada anxiety, ada depression, ada bunuh diri ada. Tapi apa-apa kita buat, kita kena selalu tanya diri kita sendiri, kenapa kita ada semua ni? Kenapa kita rasa kenapa kita ada rasa negative vibe semua ni? Sebab apa? Kenapa? Kalau kita dah tahu sebab apa, buang semua negative vibe tu, kita negative vibe. Ataupun kalau bagi saya kan, bagi saya senang je. Saya dengar satu lagu rancak, jenis-jenis lagu rancak, kan dia punya boostkan saya punya rasa down. Tu bagi kita saya cakap saja, setiap hari kita akan berjumpa, kita akan merasa
negative vibe, tak ada rasa secubit je negative vibe tu sendiri. Jadi jangan risau Ayub. Benda macam ni dia adalah benda common untuk semua orang. Jadi mungkin awak sendiri akan ada, mungkin awak sendiri pernah ataupun sedang mengalami, tapi walau apa-apa pun, apakah semua benda tu keluar, be proaktif. Ada kasi yang produktif supaya kita nak senang cakap, kita busykan diri selalu. Sebab kita tak ada masa untuk fikir semua masalah kita ni macam. Bila ada masalah kita selesaikan. Satu akan ada satu penyelesaian tu. Supaya nanti dia takkan bagi benda dia banyak nak cakap sebenarnya, tapi dia terlampau general, lepas tu dia in depth sebenarnya. Saya faham sebab saya pernah macam tu banyak kali lah. Jangan rasa negatif, lupakan, buang je semua tu. Dalam laptop penuh American, Believer ke, pasal dengar lagu yang ada true meaning, yang ada yang bagi lagi senang, ada beat yang kuat. Sebab kita will our mood a bit daripada saya. Baiklah Encik Faisal, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Encik Faisal kerana sudi menjawab soalan-soalan yang telah diajukan oleh para penonton dan sudi untuk menjadi ahli panel pada malam ini. Dan dengan berakhirnya kita punya sesi soal jawab bersama penonton, jadi maka berakhirlah majlis kita pada malam ini. Jadi majlis, saya mewakili pihak majlis ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Faisal atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Dan saya mengharapkan semoga dengan perkongsian yang telah diberikan oleh Encik Faisal pada malam ini dapat meningkatkan lagi ilmu, kefahaman dan pengetahuan dan memberikan semangat kepada kami sebagai mahasiswa secara umumnya untuk menyertai aktiviti-aktiviti kesukarelawanan supaya kita punya masyarakat selepas ini akan lebih peka terhadap akan lebih peka terhadap masalah orang lain, sebab sukarelawan ni selalunya kita menyertai perkara-perkara yang aktiviti-aktiviti sukarelawan ni untuk meringankan beban orang lain. Jadi akhir kata saya, tolong orang lain, insya-Allah satu hari nanti Allah akan menolong kita. Jadi dengan ini berakhirlah sudah tanggungjawab saya sebagai moderator anda pada malam ini, dan saya menyusun 10 jari ingin memohon maaf jika saya tersilap kata, terkasar bahasa sepanjang saya mengendalikan program pada malam ini. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya serahkan semula majlis ini kepada saudara pengerusi majlis. Terima kasih kepada saudara Muhammad Hakim. Majlis merakamkan jutaan terima kasih kepada Encik Faisal atas perkongsian yang sangat bermakna sebentar tadi. Semoga perkongsian pada malam ini mampu memberi ilmu-ilmu baru kepada para penonton mengenai dunia sukarelawan serta dapat meningkatkan motivasi para penonton untuk melibatkan diri dalam aktiviti kesukarelawanan. Baiklah, nampaknya masa sangat mencemburui kita
kerana program kita telah pun sampai ke penghujungnya. Sebelum mengakhiri majlis, marilah kita bersama-sama menonton tayangan video yang telah disediakan untuk kita lebih mengenali Yayasan Sukarelawan Siswa. Dipersilakan. Sukarelawan siswa Malaysia, berhati wajah akhlak mulia, membantu masyarakat dunia mencapai keamanan. Bantu membantu sesama kita, bekerjasama menuju jaya. Hati itu yang utama, semangat satu Malaysia. Ayo mahasiswa seluruh negara, hulurkan tanganmu. Kita bersatu, ikhlaskan jiwamu tanpa rasa jemu. Prihatin dan membantu, sukarelawan siswa Malaysia. Sukarelawan siswa Malaysia, berhati wajah akhlak mulia, membantu masyarakat dunia mencapai keamanan. Bantu membantu sesama kita, bekerja sama menuju jaya. Prihatin itu yang utama, semangat satu Malaysia. Ayo mahasiswa seluruh negara, hulurkan tanganmu. Kita bersatu, ikhlaskan jiwamu tanpa rasa jemu. Prihatin dan membantu, sukarelawan siswa Malaysia. Sukarelawan siswa Malaysia. Kita adalah sukarelawan siswa Malaysia. Dengan berakhirnya tayangan video Yayasan Sukarelawan Siswa sebentar tadi, maka berakhirlah sesi 1 program UPM at We Reach For You 2.0 pada hari ini. Semoga perkongsian pada malam ini memberi manfaat kepada semua, terutamanya dalam aspek kesukarelawanan. Segala kekurangan yang berlaku sepanjang majlis ini berlangsung, kami memohon beribu kemaafan. Jangan lupa untuk like Facebook College Sultan Alaidin Sulaiman Shah, follow Instagram Kosas_UPM dan TikTok Kosas_UPM, serta subscribe channel YouTube College Sultan Alaidin Sulaiman Shah UPM sebagai tanda sokongan. Sebelum itu, diingatkan sekali lagi agar para penonton mengimbas kod QR yang akan dipaparkan untuk mengisi kehadiran para penonton. Diminta kepada penonton yang tidak dapat mengimbas kod QR yang disediakan untuk mengisi Google Form melalui pautan di ruangan komen bagi tujuan rekod kehadiran. Semoga kita dapat bersua lagi pada sesi yang akan datang, iaitu sesi kedua program UPM at We Reach For You 2.0
yang akan diteruskan pada 27 November 2021 pada hari Sabtu dengan perkongsian yang hebat daripada Tuan Nadir Al-Nuri mewakili Persatuan Cinta Gaza Malaysia. Sekian daripada saya akhiri dengan ucapan ribuan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.